Okey, salam sejahtera Malaysia. Selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam. Pertama sekali, bagi anda yang mau berpuasa dan susah untuk berpuasa kerana ada gastrik, saya ingin rekomen beberapa ubat gastrik yang bagus untuk anda. Ini saya sudah pernah pakai, memang sangat bagus, dan ramai kawan-kawan saya yang saya rekomen dan mereka semua rasa semua produk yang ada ini adalah terbaik. Anda boleh tekan di beg kuning. Ini bukan TikTok. Anda boleh tekan di beg ini atau di sebelah sini. Tekan saja, keluar recommendation. Kamu boleh pilih mana produk yang kamu mau, mana yang terbaik. Saya sudah pilihkan bagi anda yang terbaik. Okey, baik. Kita cerita tentang Mahathir. Mahathir. Ini kemungkinan besar ini kali ke berapa ratus. Kali ke berapa puluh, belum lagi ratus. Sebab Mahathir sekarang baru 100 tahun. Mahathir berpuasa, sudah mungkin 80 kali atau 90 kali berpuasa kot Mahathir di dunia ini. Tapi akhirnya, dia kena simptom yang paling pelik pula. Simptom ini dipanggil, ini tajuk dia. Saya berikan anda tajuk dan simptom dia. Penyakit ini adalah penyakit yang seolah-olah dia yang paling hebat, seolah-olah dia tak pernah salah, seolah-olah di dunia ini dia hanya seorang malaikat, semuanya syaitan iblis. Lepas itu semua pendapat manusia yang lain tak betul kecuali pendapat dia. Hanya ada satu-satunya pendapat yang betul, yaitu pendapat dia. Pendapat orang lain semua tak betul, semua tak betul, semua tak tepat, hanya pendapat dia yang tepat. Sedangkan tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, selama 20 tahun lebih dia jadi Perdana Menteri, banyaklah yang dia lakukan. Tapi tiba-tiba saja selepas sahaja dia menjadi Perdana Menteri untuk kali keduanya Malaysia, entah apa jadi dengan orang tua ni, tiba-tiba dia berhalusinasi, banyak masalah. Tiba-tiba yang dulu dia anggap musuh jadi kawan. Tiba-tiba semua ludah-ludah dia muntah-muntah, dia sanggup jilat semula. Hanya semata-mata kerana apa? Sakit hati kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sakit hati kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana jadi Perdana Menteri akhirnya. Lepas tu jadi Perdana Menteri yang terbaik pula tu. Oi, kesian. Manakala Mahathir masih lagi terniang-niang macam mana mau jadi Perdana Menteri semula, dia pun terpaksalah sangguplah untuk jilat ludah, sangguplah untuk berkawan semula yang dia pernah kata itu ini. Lepas tu pada masa yang sama pula, walaun yang pernah kata Mahathir ini adalah Maha Firaun, manusia paling jahat pernah tercipta lah, macam-macam lah. Tiba-tiba pun sanggup juga pula berkawan dengan Mahathir. Sanggup berkawan dengan Mahathir semula. Okey, so pada pendapat saya, Mahathir ni sudah tua. Pada pendapat saya bagus saja Mahathir. Bersara sajalah Mahathir. Jangan lagi fikir kamu itu masih lagi relevan. Sudah tidak relevan, sudah terlalu tua pun. Sudah terlalu tua. Cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah. Dan semua yang kamu buat sekarang tu Mahathir, tak ada satu pun yang betul. Semua salah. Bagi penyokong-penyokong Mahathir, saya pun heran apa yang kamu suka sangat dengan Mahathir. Kita kena pandang ke depan. Kita kena looking forward, bukan looking back. Kita bukan hanya melihat kepada sejarah yang dulu. Kita bukan hanya berbangga dengan apa yang dia pernah buat, bukan itu. Sekarang kita kena perlu perhatikan ialah perjalanan negara kita Malaysia. Apakah perjalanan negara kita ke depan nanti, bukan ke belakang. Ini dulu kata Mahathir itu ini, ya itu dulu. Sekarang yang kita perlu fokus adalah masa depan negara kita, generasi yang akan datang negara kita. Nak buat apa, hanya ingat-ingat yang pernah dia buat dulu. Itu cukuplah. Itu memang tanggungjawab dia sebagai Perdana Menteri. Itu bukan hanya jasa dia, tapi itu tanggungjawab dia. Dia ada gaji Perdana Menteri. Gaji dia bukan kecil, besar. Memang itulah yang dia perlu lakukan. Okay, so kesian kepada Mahathir. Saya betul-betul kesian.
Saya betul-betul simpati dengan Muhyiddin. Oke, saya dia. Selamat malam sekali lagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Malam ini malam pertama hari raya, minta maaf, malam pertama untuk bermulanya Ramadan. Besok bermula 1 Ramadan bagi hari Ahad di Malaysia. Oke, tuan-tuan dan puan, itulah Razman Zakaria. Engkau udah melebih-lebih. Razman Zakaria memang sudah melebih-lebih. Banyak perkara yang dia menyusahkan PAS, banyak perkara yang dia menyusahkan Perikatan Nasional, banyak perkara yang dia menyusahkan Hadi Awang, menyusahkan Taqiyuddin, menyusahkan Muhyiddin Yassin. Semua orang kau susahkan lah Razman Zakaria. Akhirnya direhatkan. Direhatkan. Begini saja. Bagi saya tak payah rehatkan, buang saja terus. Kita tak ada guna manusia nih. Dia ini hanya beban. Dia ini hanya pandai memfitnah. Semua yang keluar dari mulut dia itu fitnah. Bila cakap je fitnah, Lepas tu apa yang dia tahu? Minta maaf. Lepas minta maaf fitnah lagi. Lepas minta maaf fitnah lagi. Itulah kerja dia. Minta maaf, fitnah, minta maaf, fitnah, minta maaf. Sekarang nampaknya itulah. Mula-mula dulu yang terjadi pertama Wan Ahmad Faisal kalah teruk sampai sekarang jadi bahan 26. Belum pernah ada ketua bahagian yang menang besar begitu tahu, dan belum pernah ada MP. Lepas tu dia punya background yang gila, punya besar, terkenal di Bersatu, tapi kalah 26. Lolos yang kalahkan dia 100 lebih. Belum pernah berlaku. Saya nak beritahu, belum pernah berlaku. Nah, sekarang Razman Zakaria kena pula. Ngamlah. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Yaitu proses pembersihan yang berlaku di dalam PAS, di dalam Perikatan Nasional. Pada saya lebih baik buang sajalah Razman Zakaria ni, menyibuk saja, menyemak saja dalam Perikatan Nasional. Tak ada apa pun yang dia boleh buat. Di dalam dewan pun tak ada apa, di luar dewan pun tak ada apa. Dia nak buat apa? Dia nak bersuara bagi rakyat di tempat dia pun saya tak tahu. Yang dia tahu hanya buat perkumpulan, buat demonstrasi, buat panggil-panggil orang, kita kumpul-kumpul, buat huha. Akhirnya dia minta maaf. Aduh, pening juga aku. Lepas tu siap ada kenyataan yang bagi saya resis betul lah. Belum pernah saya nampak manusia yang lebih resis daripada Razman Zakaria. Dia kata yang mata macam kita, kenapa mata kami sepet, ada masalah kah? Yang hidung macam kamu, hidung kami kempis besar, kenapa, apa masalah? Yang kulit putih, kenapa? Kalau kulit kami putih, kenapa? Darah kami bukan darah orang Malaysia kah? Cuba Razman Zakaria datang Sabah. Sepatutnya Razman Zakaria datang ke Sabah. Cuba datang Sabah, tengok orang-orang Sabah macam mana. Kulit kami putih-putih tau, mata kami putih-putih. Jadi jangan cuba-cubalah untuk resis lah. Itu semua tidak berkesan. Okay? So saya nak bagi tahu je lah padan muka pada Razman Zakaria. Dan saya nak ucap tahniah kepada PAS yang berani untuk ambil tindakan begini. Ini sepatutnya sudah lama dibuat oleh PAS, bukan sekarang. Sepatutnya sudah lama. Baru betul. Ini sekarang baru berani. Saya pun tidak tahulah kenapa. Apa yang dorang takut sangat dengan Razman Zakaria. Sampai sekarang baru bertindak. Ini terbaik. Tahniah diucapkan. Baik.